Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Assalamualaikum. Nabil Ahmad in the house. So macam mana guys? Episod pertama saya. Adakah korang terkesan dengan cerita saya tu? Harap-harap ada manfaat yang korang dapat daripada apa yang saya kongsikan. Sebab apa? Untuk episod yang kedua ni, kita nak cerita sikit pasal rejection. Guys, saya ni dulu, kalau saya ni adalah baju, saya layak duduk dalam reject shop. Sebab selalu sangat kena reject dulu. Yelah, kita ni tak ada apa-apa kan. Orang biasa, tak punya apa-apa pula tu. Tapi rejection ni, dia adalah sesuatu yang menguatkan kita. Dia mengentalkan kita. Dan dia menjadikan kita satu orang yang terima qada dan qada Allah. Itu sebenarnya kenapa rejection ni ataupun di-reject, tak diterima ni, dia akan berlaku pada semua orang dalam dunia. Sebab Allah nak kita belajar. Masa saya jadi dispatch, saya selalu hantar surat daripada syarikat ke syarikat. Dan sememangnya kita semua tahu dan sedar yang akan terima surat-surat ni adalah akak resepsionis dan awet-awet resepsionis yang selalu ada dekat meja depan tu. Diorang ni lah yang menerima surat kan. So bayangkan sepanjang saya jadi dispatch tu, tak pernah ada seorang pun yang lekat dengan saya kan. Walaupun saya setiap kali hantar surat, diorang kena sign, letak nama. Dan bila saya cakap kak sign, letak nama dan nombor telefon, diorang macam diorang akan macam terus ingat saya nak minta nombor telefon tu sebab saya nak try diorang. Diorang terus reject saya on the spot, depan muka, terus bagi je. Masa tu saya sedar yang saya kena buat sesuatu dengan wajah saya. Wow, sungguh tidak tampan saya masa tu kan. Tak ada benda yang menarik yang ada dekat saya. Saya ingat lagi, saya pernah berkeinginan untuk mempunyai seseorang yang istimewa dalam hidup saya. Satu hari tu, saya pun tanya member saya. Nama dia Gemok. Saya tanya dia, Mok, tak ada lebih-lebih ke kawan-kawan perempuan ke yang boleh kenal-kenal ke? Dia bagi saya satu nombor ni, saya pun mula hubungi nombor ni. So saya pun mula berbual. Saya cakap saya dapat nombor ni daripada kawan. Saya mula berkenalan. Sekali dua borak tu, lepas tu bila nak masuk kali ketiga, dia dah macam tak angkat telefon, tak apa nak layan saya. Dan yang paling obvious sekali, saya sedar yang saya ni di-reject adalah bila dia memang reject call saya. Masa tu saya cakap, rejection is real. Tapi ada satu hari ni, saya dapat satu nombor telefon daripada kawan saya yang Mok tu juga. Dia kata, weh, aku rasa yang ini kau boleh try. InsyaAllah boleh lekat, dia kata. Dia pun bagi nombor telefon tu dekat saya. Saya pun ambil dan saya pun mula call. Saya mula layan. Masa tu tak ada WhatsApp. Masa tu mesej lagi. Saya pun top up telefon demi nak mesej dengan dia. Dia pun layan saya dengan begitu baik sekali. Tapi yang agak peliknya masa tu, dia kurang nak bercakap. Dia lebih suka bermesejan. Tapi kadang-kadang dapatlah juga bercakap kan. So hubungan kami melalui telefon ni makin lama makin rapat. Makin lama makin rapat. Sampai satu hari tu, saya dapat bercakap dengan dia. Saya cakap, kita dah semakin serius ni. Walaupun tak pernah jumpa. Tapi dia cakap dengan saya, dia kata, saya rasa kita memang boleh serius, tapi awak boleh terima ke status saya? Dia cakap macam tu. Saya cakap, saya tak kisah status awak apa pun. Awak janda ke, saya terima. Dia kata bukan tu. Saya jadi pelik. Kalau bukan tu, takkan isteri orang? Saya macam blur. Dan kawan saya yang bagi nombor telefon tu, masa tu dia memang ada sebelah saya. Kami berdua berada dalam kereta. Saya tanya dia, yang kau bagi aku ni apa statusnya? Dia kata, tak tahu, kau tanyalah dia. Tapi muka dia makin lama dah macam makin berubah tau. Saya pun macam, apa masalah dia ni kan? Saya pun tanya, okey, kita kena terus terang dalam perhubungan ni kan, kalau kita nak serius. Saya tanya, apa status awak sebenarnya? Lepas tu dia kata, saya akan bagi tahu, tapi saya harap awak boleh terima saya seadanya. Lepas tu saya cakap, insyaAllah saya akan terima. Lepas tu dia cakap, saya sebenarnya pondan. Dan cerita ni saya kongsikan dekat Raja Lawak musim kedua, minggu ketiga ke mungkin minggu keempat. Masa tu tajuk dia cinta. Ya Allah,
Allahu Akbar. Selama ni saya top up, saya guna duit titik pula saya untuk bermesej dengan seorang pondan. Lepas tu kawan saya yang bagi nombor telefon ni, dia punya gelak, dia gelak gila-gila. Saya rasa itulah rejection paling pedih yang pernah saya terima. Dan banyak lagi rejection lain yang pernah saya lalui. Saya pernah ada seorang teman istimewa juga masa saya dispense kat dulu, dan setelah 2 tahun 3 tahun kami berkawan, akhirnya dia mengikat tali pertunangan dengan orang lain. Dan saya cuma dapat tahu berita tu bila hari tu saya lalu depan rumah dia. Saya nampak ada kemah besar. Saya cakap, buat kenduri apa ni? Rupa-rupanya itu adalah kenduri pertunangan dia dengan orang lain. Tapi Maha merancang segalanya, tahu what is the best for us. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan setiap kali kita di-reject, dia akan bagi someone yang lebih baik. Dan Alhamdulillah, bila setiap kali saya di-reject, kita jadi lebih kuat. Whatever doesn't kill you, make you stronger. Semua orang pernah lalu satu masa, kan, bila kita menyukai seseorang, bila kita inginkan sesuatu, kita tak dapat, kita di-reject. Tapi itulah yang membuatkan kita kental. Itulah yang membuatkan kita siapa kita hari ini. Dan itulah yang membuatkan kita belajar. Allah suruh kita belajar redha, terima dengan takdir. Macam saya selalu pesan dekat anak saya, there's no lucky day, there's no bad day, there's only takdir. So kepada semua yang sedang mendengar podcast ni, kita kena lalu kegagalan. Kita kena lalu masa-masa yang apa yang kita nak kita tak dapat. Apa yang kita dah usahakan tak menjadi. Sebab kat sinilah kita belajar untuk kuat. Kita belajar untuk jadi seorang yang menerima keadaan, sebab keadaan ditentukan oleh Allah SWT. Dan kita hanya perlu berusaha. Dari hari ke hari kita perlu berusaha lebih lagi. Allah nak kita usaha lebih lagi. Dan satu benda yang paling penting yang kita belajar about reject ni, Allah tak pernah reject kita. Itu yang paling penting. Kita kena tahu tu. Allah tak pernah reject kita. Allah tak pernah reject doa kita. Allah tak pernah reject taubat kita. Itu yang paling penting. Bila kita terlalu mengharap dengan makhluk, Allah ajar kita, kau akan rasa kekecewaan, kau akan lalu kegagalan. Tapi dengan aku yang Maha Pencipta, aku tak akan bagi kau rasa macam tu. Jadi datanglah pada aku, balik kepada aku. Hidup ni lebih daripada kita ni seseorang ataupun sesuatu untuk makhluk. Kita ni adalah untuk Allah SWT. So dekat episod 3 nanti, saya nak cerita macam mana kehidupan saya bila saya dah diterima oleh seorang wanita bernama Nazirah binti Ayub. Wow, yang ni lagi amazing cerita dia. Sebab sebelum dia nak dengan saya, dia pun tak berapa berkenan dengan saya. Itulah orang tutur cakap, kalau benci orang jangan benci-benci sangat, nanti dapat. Yang itu saya akan kongsikan di episod yang akan datang. So, in the next episode, Celebrity Podcast Nabil Ahmad. Assalamualaikum.